Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Manap. Saya Mim Alif WI Mawi. Ini Manap Mawi Show in Spotify and Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkawin.com. Dan sekali lagi, nakkawin.com adalah sebuah portal pemasaran yang bersangkut paut dengan semua perkhidmatan dan juga produk-produk yang bersangkut paut dengan wedding kat Singapura ni lah. Nak kahwin ke, nak cari mak andam, nak cari kompang, Aku ingat nak cari calon ni. nak cari calon belum ada lagi. Dan juga belum ada wadahnya lagi. Post wedding juga. Misalnya kata kalau kau dah kahwin, nak cari rumah. Betul. Ke ataupun nak pergi honeymoon, nak pergi holiday, nak pergi umrah, InsyaAllah ada semua dah. Sekarang dah boleh pergi holiday ya. Dan juga selain daripada nakkawin.com, kita juga berkolaborasi bersama seorang konsultan kewangan iaitu Hans Ezra. Dan untuk pencerahan lebih lanjut, kita akan titipkan jugalah a bit of snippets tentang perkhidmatan lagu tu viral yes, perkhidmatan yang beliau sediakan. Jadi untuk pencerahan lebih lanjut, boleh saja lungsuri laman Instagram beliau, iaitu @HansEzra. Manap, apa khabar Manap? Khabar baik. Hari ni kita akan menyambut kita kena apa? Ni kira episod istimewa Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Duo. Ada dua. Dah berapa hari raya kita celebrate 3. Apa dia? Selama Ramadan Mawi 3 This is our third Hari Raya. Wah, 3. Third time secam Third time secam. Chris a crowd. Tu company. Apa aku repeat? Okay. Jadi sebelum Selamat Hari Raya. Sebelum apa, kita nak ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua. Selamat Hari Raya Manap. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Amin. Aku maafkan semua dosa-dosa kau. Okay. Like what you said, this is the first time, this is the third time kita celebrate Hari Raya bersama sebagai Manap Mawi. Yep. Dan Alhamdulillah tahun ni seperti apa yang korang semua tahu, dah dapat celebrate Hari Raya lah, senang cakap dah lah. banyak kelonggaran ya dengan restriction. Kita buat perbandingan tahun 2020 Hari Raya betul-betul melekat tengah-tengah circuit breaker. Yes. Tapi pemutus ada, litar. Okay, that part bila kita tengah celebrate CB kita tengah celebrate betul. CB tu, apa perasaan kau time tu? 2 tahun 3 tahun yang lepas. Okay, kita start CB time bulan puasa. Betul. So aku rasa there's a bit of kejanggalan sebab kita tak pernah macam itu. Betul. It is almost like a lockdown, but it's not a lockdown lah. So bila hari raya tu tak dapat mengunjung. But the one thing amazing yang kita dapat alami semua is the fact that kita manage to find a way untuk mempereratkan lagi kita punya hubungan silaturahim. Betul. Without even meeting in person, secara Zoom. Alam maya. Yes. Alam cyber. Alam cyber Alam maya. Jadi busy satu hari. Aku ingat tu hari pertama daripada pagi ke petang nak kena buat appointment tau. Ada schedule lah. Ada schedule. Pagi Zoom keluarga sebelah mak. Okay. Tengah hari Zoom keluarga sebelah bapak. Okay. Lepas tu petang members. Malam penuh lah. Kira macam mana busy lah. Macam business. Macam business pula lah. Tapi that was actually. But that was good about your family tau. At least family kau macam tech savvy tau bro. Okay lah. At least kalau macam the support is quite different. Walaupun yang pakcik-pakcik kita tak berapa fasih ataupun they are not well versed in this technology Anak-anak ada. At least anak-anak diorang support bro. Betul. Kalau aku nak arahkan Zahir aku lambat lah Zoom. Diorang pun tak sampai dah buka. Tak kuasa diorang tak kuasa. So obviously kita pun ada yang kita ni try to kata orang tu find the grey areas untuk jumpa-jumpa saudara kita. Ada juga langgar. Tapi during the CB period satu pengajaran untuk kita. Kita satunya kita belanja tetap sama kan aku rasa. Kita banyak order kan tu. Tahun tu yang kita rabak, kita beli pallet balon pallet. Sebab time 2020 time tak ada CB, kerja nak buat.
Zaman-zaman auction tengah panas tu. Betul. Kau buka Facebook mana-mana semua auction. Semua live auction Banyak simpan duit. Tapi dengan situasi begitu, kita lagi feel more appreciative dengan saudara mara kita yang kita tak nampak. Betul. Tu bila kita tengok Zoom tu, macam kata orang sikit sebanyak dapat terubat sikit lah. Betul. Tapi tak sama dengan keakraban tu bila kita jumpa secara fizikal kan. So selama tu 2 tahun kita go through that kind of period. Aku nak forward lagi. Fast forward 1 year after that, 2021 punya hari raya. Itu dah 5 orang 5 orang. 5 orang kan? Masih 2 kan? 5 orang. 5 orang tapi 1 visitor or 2 visitor per 2 visitors. No. Satu hari cuma boleh dapat 5 visitor 5 visitor, correct. But the question is, siapa keeping track? Who is keeping track? Ada tu ya. Ada apa? Ada Trace together. Okay. Tak pakai dah. Aku nak cerita. Okay. Kakak aku, time tu mak aku duduk rumah kakak aku yang nombor 2 dekat Sengkang juga. Okay. So kakak aku yang sulung ni, dia tinggal Sembawang. Aku kat Sengkang. Kakak aku yang sulung ni dia 4 beranak. Okay. Dia 5 beranak tapi anak dia sulung dah kahwin, so dah sendiri. So dia 4 beranak semua tinggal kakak aku, abang ipar aku, anak dia 2 orang. So dia dapat orang technically dah buat perjanjian. Okay. Nanti aku datang rumah mak dalam pukul 11 sampai pukul 2. Sebab kakak aku ni penakut yang sulung ni. Kau jangan datang siang-siang. Selagi aku tak balik, kau jangan datang. Nanti orang komplain, kena tangkap. Okay. Sampai gitu Dia takut. Sebab kalau dia ada 4 orang, aku datang 2 orang. Sebab budak-budak tak ada dengan kita time tu last year. Kalau aku datang 2 orang dan 6 orang, kita dah lebih seorang. Kau ingat jangan datang tau. Selagi aku belum balik, aku dah balik, nanti aku call kau, baru kau datang. Okay. Knowing me, aku langgar. Aku ajak bini aku, dah siap kan? Kita datang. Habis Alung belum balik. Peduli lah, siapa nak jaga kan? Aku datang, bila aku datang aku tak bilang kakak aku tau. Aku datang. Bila aku beri salam kat pintu, Assalamualaikum. Muka dia pucat Asad. Macam, asal kau datang? Aku kan belum balik. Cakap relax lah, sudahlah, kasut tak dalam rumah, tutup pintu sudah. Siapa nak komplain? Paling banyak apik depan nak komplain. So langgar juga. But apart from that, we don't keluarga aku tak ada buat macam visiting lain. Yelah. Sebab masih dalam tak banyak sikit pun takut jugalah, takut nak langgar wire lah. Baru waspada. Betul. Macam kau pula, hati-hati. Aku rasa during CB tu semua orang tak keluar. 2020 2020 tak keluar. Cuma aku je seorang yang pergi rumah mak kau kan? Aku terpaksa pergilah. Bukan terpaksa. Every day aku kena pergi. Aku. So kira sambil menyelam minum air sekali lah time tu. So banyak air minum. Kau minum siapkan mak aku minum air, beraya sekali terus. So I was the only one yang datang rumah sikit banyak. So pasal kita tak pergi mana-mana. So quite dull lah tapi kata orang tu pada aku tak banyak belanja. Betul. For that year. Betul. Tak banyak belanja. Pasal satunya tak ada baju kita baru. tak ada baju kurung. Tak payah open house. Tekan pasal baju kurung ni satu juga isu ni tahun ni. So the second year alhamdulillah dapat tengok family aku. Ada kelonggaran sikit lah kan. So kakak aku pergi dulu macam apa take turns lah kan. Tapi nampak juga so better. Tapi aku tak puas hati ni pasal kenapa dia nak kena announce lah lepas raya. Kau tahu tak? Pasal apa? Aku aku punya mentality I had tahun ni for this year raya, mentality aku dah okay, tak payah raya lagi. Yes. No, but we still go out and beraya. But correct. Kita dah tak payah full, tak payah all out. Tak payah all out lagi. Betul. During the 2019 memang itu tak payah all out. So mentality okay sama lah. Maybe kita pergi macam biasa pergi mak aku, then pergi mak mentua aku. Dah balik. But things change. Last one week, 2 weeks. Yes. 2 weeks before raya diorang announce dah back to normal lah. Diorang tak ada limit, so tak payah social distancing. So knowing my wife, family kita lah, yalah, orang kita. So dah nak kena tahun ni kita dah boleh beraya lah. So nak kena beli baju lah. So sekarang ni this last 1 week ni Kalau kabut dah. Nak cari baju raya. And nak beli kat Singapore, of course mahal. So I rather go to JB since JB dah buka. Nasib baik pasport kau masih hidup. Correct, masih hidup, masih sihat walafiat. Kalau kena macam aku, pasport dah kiok. Yeah. So
I think it's going to be about the same. Correct. Try not to kata orang tu, kita biasalah, kita orang Melayu kalau time hari raya je mesti nak walau nak belanja. Kalau boleh setengah duit gaji tu habis bro. Kalau boleh dah habiskan. Habis lah. Itulah. Lepas tu the remaining of the days gigit jari. Makan ketupat rendang. duit ampau. No, okay. I share the same sentiments as kau. Aku tak tahu whether korang dengar ni agree ke tidak, tapi aku was a bit disappointed bila dapat tahu yang tahun ni boleh raya. Itulah. Kenapa tak nak announce lepas raya? The first thing that came to my mind, alamak leceh, nak kena kemas rumah, nak kena beli baju baru. Itu yang rabak bro. Orang datang demoralize tau bro. Orang datang nak kena masak-masak, nak kena ada kuih atas meja. Siapkan air. Abak tu. Bro, aku tak boleh bro. Kita dah terbiasa tau 2 tahun dah tak buat apa-apa, relax. Kau rasa ini ada satu macam how do we kickstart back to our normal atau in all honesty aku rasa kebiasaan sekarang ni masyarakat Melayu kita, orang Melayu kita ni is in denial. Why I'm saying all this because dalam kepala otak kita we keep on trying to say it's gonna be back to normal. Macam dulu dah boleh all out. Tapi we know at the back of our mind what happened for the past 2 years dah jadi satu kebiasaan. It's like a new norm tau. So gone were the days hari raya daripada hari raya memang sebulan. Bulan Syawal tu daripada first Syawal sampai 30 Syawal tu dah plan pergi rumah siapa, rumah mak sebelah bapak, rumah makcik sebelah bapak, rumah makcik sebelah mak and everything. Tapi ni kali for the past 2 years kita cuma kalau nak curi-curi pergi raya pun pergi rumah mana yang penting aja. So this VVIP year, this year pun aku rasa macam bekas bukan apalah, mungkin orang kita ni tengah kemaruk. Jangan salah faham, jangan marah aku sebab aku pun Melayu juga, aku pun rasa begitu. Macam excited, macam dah boleh, macam baru lepas kandang kan. Betul. Tapi by the actual fact there's still gonna be a bit of kejanggalan, a bit of awkwardness. Macam for the past 2 years kita dah tak beraya sangat. Tiba-tiba lepas 2 tahun kau nak buat open house sana, buat open house sini. Betul. It's gonna be different lah. So sekarang wife aku dah nak suruh beli baju kurung baru. Wow. Terus bila last pakai baju kurung untuk beraya 3 tahun yang lepas lah. 2019. Selain daripada pergi wedding MC ni semua lain lah. Even pergi MC pun tak pakai baju kurung juga. Betul. Ya, pergi masjid pun pakai baju biasa kan. Betul. Kalau bangun lah. Kalau tertidur sembahyang pukul 2, 2:30 masjid aku baru bangun kan. Siapa tu Manap Tak tahulah. Tak bagus buka aib kau. Tak bagus buka aib kau kat podcast ni. So tapi kau rasa dengan kelonggaran ataupun kelonggaran baru ni kau rasa kita macam makin malas tak? Secara amnya I'm looking at things in different perspective. Secara in a broader perspective, kelonggaran yang telah diadakan ni sekarang ni is a good sign, a good indication. Yes, of course. It's an indication to show that keadaan makin bertambah pulih. Tapi secara khususnya tentang hari raya ni, aku rasa it's a very good wake up call untuk masyarakat kita. It make us realise that for the longest time dulu-dulu ni, we have been spending too much on hari raya. We have been actually wasting a lot of money. We have been wasting a lot of time just to celebrate hari raya yang datang lah. Betul. But actually also selalunya kita beraya all out. Bila kita tak dapat beraya untuk 3 bulan, actually 3 bulan? 3 tahun. 3 tahun. So it kind of defeat the purpose of celebrating raya. Correct. So kita beraya ni bukan kerana nak beli baju kurung baru. Betul. Nak pergi kunjung-kunjung, tapi to celebrate the Eid is Mubarak is correct. Dengan kejayaan kita. Actually, let's not get into the benda-benda keagamaan lah. We all know the purpose of Syawal is menyambut kejayaan kita mengharungi bulan Ramadan. That's that. Okay. Yes. Tapi orang kita we are a social creature. Orang masyarakat kita nak berkumpul, always find a very good excuse to berkumpul ramai-ramai. Tak payah raya pun kan. Betul. Yang aku dengar satu cerita tu yang during the CB or was it during the restriction, yang the whole family nak jumpa pun pergi Giant. Yes bro. To that extent. Beraya kat Giant. That is good idea tau. Itu menunjukkan orang-orang kita ni very innovative. Betul. Semua kaki penipu.
Sampai sanggup nak beraya pergi Giant. Because there's a loophole. Well, one of the loopholes lah kan. Tapi bagus juga dengan like what you say, dengan kelonggaran yang government kita dah terapkan sekarang, ia telah pun menunjukkan yang kita akan pulih. Betul. Kita pun dah pulih dan insyaAllah kita akan kembali sedia kala. Tapi cuma aku worry right now ni sekarang whether kita ni boleh tak kembali kepada sedia kala. Aku rasa tak. Because for whatever that we've gone through for the past 2 years, dia dah actually inculcate a sense of a norm tau, kebiasaan kepada kita tau. Dah ada impact pada kita. Classic example, kita pakai mask. Betul. Ada sekarang okay. Walaupun kita dah government already cakap yang this outdoor is optional, kau nak pakai tak pakai, but I think all of us are still wearing it, bro. Buka mask kita rasa dosa besar. Rasa macam hina gitu buka mask. Orang tengokkan kau macam, this one take out mask, never wear mask man. Dalam hati kita macam, what? Can what? Kita take out what? Buka mask macam bugil gitu. Macam rasa betul macam lain daripada lain. Baru-baru ni tak payah nak check in, trace together semua, masuk building. Dah tak boleh sekarang. Dah tak payah. Sama juga. Tadi aku hantar orang rumah aku pergi check up dekat hospital SGH. Aku dah standby, so itu token dengan standby punya IC nak register. Aku tercari counter sampai aku rasa ada budak tu tanya, "Bang, cari apa bang?" Nak register kat mana? "Bang, tak payah bang. Masuk je bang. Jemput masuk. Sila masuk." Rasa macam bodoh open gitu. House, open house. Yeah. But aku tengah terfikir-fikir kat bila dengan adanya pembaruan yang baru ni sekarang dah tak payah trace together lagi. Aku bersimpati dengan dengan kawan-kawan kita yang kerja sebagai trace together dengan SD. All this safe distancing ambassador. Dengan safe entry ambassador. Betul. Mana dia orang pergi bro? Even aku cakap kau yang adik ipar aku is directly affected. Dia kerja kat one of the vaccination center di Singapura. Dah tutup kan? So because of this kita ada banyak vaccination center. Betul. But now because of these new rulings, dah centralized. So now I think they got 8 or 9 centers. Cut down lah. They cut down. Jangan 3 je bro. Wow. In Singapore only 3 je. So kau tengok most of the manpower yang ada sekarang who are working SDA or safe entry, diorang kerja bukan permanent bro. Contract most of them are contract basis. Betul. And when things like this happen juga, bersipati juga dengan orang pasal they out of work, lost their sense source of income. I don't know what's going to happen to them. Is there any alternative relocation ke ataupun tukar jawatan ke? Betul. I don't know that. But kita harapkan yang terbaik untuk orang lah. Betul. And one thing aku learn from especially experience of Hari Raya 2020 during CB, tadi kau dah mention pasal being appreciative of kau punya saudara mara selama ni kita hari raya bila kita pergi rumah sana rumah sini, satu hari kita celebrate raya pertama, ada family standard lah yang ada 7-8 rumah. And this 7-8 rumah first day dah 7-8 rumah tak canggur datang, "Assalamualaikum, waalaikumsalam, raya ada timing, ada timing. Masuk ada timing, makan kuih setengah jam, siapa nak makan cukup time priwit. Okay, move on to the next one. Kau pay schedule macam mana? Kau pay rutin ke? Okay, let me finish one this first. Okay. So when we do this, the interaction is, the quantity is there. Memang banyak rumah dapat pergi, tapi the quality interaction is not there. So when we miss out, when we really miss this out in 2020, kita rasa kehilangan. Baru tu kita dapat rasa, baru kita dapat appreciate that interaction that we have lost. So that is where it makes me feel that Zoom in 2020 tu betul-betul special lah. Walaupun tak jumpa secara fizikal, tapi dapat berbual, tanya khabar, korang baik, sihat, jaga diri stay safe. That is really meaningful interaction bagi aku. Instead of pergi rumah satu hari kena clock 7-8 rumah. Betul. Standard. Ada orang nawai tu je lain bro. Collection. Budak-budak lah. Okay, budak-budak lah. But of course now sekarang they are looking forward to it once again. Betul. Budak-budak lah. It's good lah. Tapi untuk aku sebagai tuan rumah ni, dapat Joy. Must standby. Aku nak kopik lah tu selamat raya kat depan pintu aku tu. Apa kata kau depan kau kongsi baca. Kau gantung tanglong merah, jadi orang tak orang tak tahu itu rumah Melayu. Okay, berbalik pada soalan kau. Okay, dia punya order of business for hari raya pertama. Terus orang cakap, okay, early in the morning, aku sembahyang raya memang aku dalam aku tak pergi. Okay.
for whatever reasons lah. Tapi kau tak bangun tak boleh bangun. Tapi in 2020 bila time CB, we make it a point aku sembahyang raya kat rumah dengan family. Okay. So tahun ni ada perbezaan. Anak aku dah bookkan. Wow. Okay, so tahun ni will be pagi sembahyang raya. Second session lah. Tapi second session 8:45 to 9:30 pagi lah. So kena bangun pagi lah yang pertama. Dan balik makan sikit lebih kurang. Okay. Kita tak akan buat keluar. Okay. Selalunya tengah hari keluar, tengah hari pergi rumah mak aku. Okay. Kerana mak aku dah tinggal jauh sikit. Dah tinggal dekat Bendemeer kan. So nak kena travel sikit lah. ECP tak. KPE. Nak kena pergi rumah mak aku. Lepas tu rumah baru rumah baru. First raya First raya. Member excited. Mak aku bapak aku excited. Yes. And aku tak pergi rumah mak mentua aku kan hari pertama. I only go to her house. Wife aku pergi rumah mak dia malam raya untuk hantar lauk. Okay. Siapa yang tahu-tahulah. Tapi to put it simply, the relationship is a bit strained. But hari pertama aku tak pergi rumah mak mentua aku. Okay. And to make it more interesting or to make it more different this year, rumah nenek orang rumah aku punya nenek baru pass away. Ya betul. So selalunya memang kita daripada rumah mak aku akan pergi rumah neneknya bini aku lah. Tapi oleh kerana tahun ni tak ada kan. So tahun ni punya arrangement daripada rumah mak aku akan pergi rumah pakcik aku, kira bapa aku punya eldest brother, the one and only eldest brother, dekat Bukit Batok. Okay. Then on the way back pergi Woodlands. Pergi rumah mak angkat wife aku. Okay. Dah 3 rumah je lah. 3 rumah. Aku hari pertama memang tak banyak rumah. Kau pula? Untuk tahun ni kalau tahun sebelumnya berbezanya I think 3 years ago mak aku masih sihat. Yes. Mak mentua aku masih sihat. Sekarang dua-dua dah tak sihat. Bapak kamu dah tak sihat. So kalau dulu bangun pagi, bangun pagi sembahyang raya tak pergi. Pagi ke kau bangun? Betul ke pagi ke? Pagi tu tak pagi sangat lah Din. Tak pagi. Selalunya tengah hari lah. Tak bukan selalu, memang selalu. So tengah hari bangun tu siap kita pergi. First of all, me and my wife have this arrangement. Kalau this year pergi rumah mak aku dulu, next year pergi rumah mak aku. Korang rotate Rotate. Okay. So sekarang we lost count already. So selalunya gitulah. Back to zero. Antara pergi mak aku dulu, then after that pergi rumah mak mentua aku. Okay. Kalau tak ada apa pergi mak mentua aku, baru pergi mak aku. Ada one lah. Ada one. Okay. So following that, lepas tu standard pergi rumah nenek je. Rumah nenek mak mentua bini aku lah. Kau dah? Kat Serangoon. Okay. Itu every year first day mesti pergi. Okay, faham. So from then onwards, then we will join my mother family angkatan. Pasal mak aku tentu dulu masih sihat, sewa lori bro. Lori 24 kaki macam tu. Yes, diorang sewa lori 24 kaki, 14 kaki kan, sewa van ke apa kan, diorang ramai-ramai pergi. More busy. It's about 15 people. Wow. In one lori. Okay. Lori ada tailgate lagi. Tentu masih sihat lagi tau tu. So aku join them, ikut lori. Terus kita pergilah rumah yang kira the elders. Makcik-makcik. We make it a point to the elders in the family. Okay. Kira kakak ataupun abang mak aku. Okay, faham. Aku semua, all these things. So we try to cover as much as possible on the first day of Raya. Second day terus shut down. Nothing. We try to go sampai pukul 1-2 pagi pun tak, kita go je. Macam family aku pula lain. Sebab yang hari pertama memang we reserve it for those orang tua. Okay. Tapi mak aku, bapa aku nombor 2. So the only abang yang tu kita pergi hari pertama lah, aku cakap Bukit Batok tu. Tapi bagi mak aku pula, dia punya abang-abang all but one dah meninggal. Semua dah meninggal, cuma tinggal satu je lah. Dua. Okay. Tapi bagi aku sendiri, aku dengan wife aku, rumah pakcik-pakcik walaupun dia lebih tua daripada mak aku atau muda, we find some other day to go. Okay. Sebab the main thing is that aku tak akan gabut hari pertama. Okay. Tapi bila hari raya kedua, most often than not, mak aku akan balik rumah aku. And that is when all the anak-anak saudara, so cousin-cousin aku semua akan cari mak aku. Correct. Datang rumah aku. Okay. Open house tu. Meriah. Gila bab sebenarnya.
Betul, pernah Aku kau pergi open house, aku tahu ini gila babi punya open house. Aku tahu. I've been there, bro. Kau pernah datang kan? Kau lost lah. Bro, dah tak ada tempat bro nak duduk rumah kau. Rumah kau 5 bilik Kepala otak. Okay, korang yang mendengar ni I want to describe to you the magnitude of the kekecohan rumah aku. Yang kau datang tu aku masak mi rebus tak silap. Aku lupa. Mi rebus, mi soto. Kau tahu tak, mi kuning tu kita masak 25 kilo tau. Satu periuk besar orang jualan. Yes bro. Habis lunyai. Habis. Pernah sekali tu, one of the years kita rasa macam nak adventurous sangat kan. Tak nak masak mi rebus, tak nak masak mi soto, tak nak masak ketupat lontong hari kedua. Kita for whatever reason yang bodoh, kita decided to masak nasi lemak. Mampus. Telur kita buat telur dadah. 6 papan. Satu papan 30 biji. 6 papan 180 biji. Kepak ayam 20 kilo. Orang datang rumah. Kau apa riwang tu? The best part, orang datang rumah yang diorang nak jumpa mak aku, bapak aku kan. Diorang jumpa mak bapak aku je lah. Aku, bini aku, anak-anak aku semua sibuk kat dapur. Sibuk lah. Goreng ayam tak habis, goreng telur tak habis tu. Alah. Busy. So lepas experience tu cakap no more. Nak masak, kita masak simple-simple. Masa tak payah nak masak-masak, keep on masak goreng-goreng kan. Biar diorang angkat sendiri lah. Paling banyak pun kalau masak mi, kalau nak top up kuah gitu-gitu je. Bila nak lesson lah. Nasi lemak hari raya kau busy. Nasi lemak. Dan sebab ni makcik aku yang pandai. Sebab aku dapat idea ni. Sebab pernah sekali tu makcik aku rumah dia hari pertama. Kau tahu dia masak apa? Jambal. Bukan. Asam pedas tu. Kau tahu dah berapa rumah kau rasa ketupat rendang lodeh. Datang rumah dia masak asam pedas ikan tenggiri dengan sayur goreng dengan telur asin dengan sambal belacan. Ada telur asin Ada telur asin juga Ji. Ni complete bro. Complete. Aku tak nak balik rumah dia. Terus terang cakap aku sampai tak malu aku minta bawa balik bekal. Serius apa? Mak meleleh aku bekal lain. Bekal makan lain. lain. Makan tambah lain. Bekal lain. So kita rasa macam inspired kan. Bila bini aku apa kata next year raya kita masak nasi lemak. Pada muka kita. So no more. Kalau korang nak expect datang rumah aku rasa tahun ni kita dah decide menu. Hari kedua. Apa? Soto. Soto ayam. Soto ayam lah. Bukan mi soto lah. Soto. Kita buat dua. Mihun. Dengan ada ketupat. Mihun pemalas dah bro. Dengan ketupat kalau mihun tu kira pemalas. Merendam je. Kau nak ambil sendiri. So macam mana tetap kita standby periuk besar lah masak lah. Kau nak kena standby bro. Pasal apa dah sekarang apa tau diorang macam cacing kepanasan. Dia macam baru keluar macam baru keluar kandang. Keluar kandang macam wow, macam setan baru ni malah lari keluar. Dapat release. Gimana semua? Rumah ada pangkat. Tapi fun. Of course fun. Saudara. Tapi best. Tapi dia punya bersirat pun lain lah. Do you clean up right after atau kau biarkan besok? Most of the time kita akan clear pelan-pelan malam tu lepas membalik. About pukul 1 ke 2 pagi. Tapi I can remember there was one time aku dengan bini aku dah terlalu penat. Kita bangaikan dah habis. Tinggalkan lah, peduli lah. Lauk-lauk masih ada kat tu kan. Basi pun basi lah. Tinggalkan lah. Besok pagi baru bangun. Tapi penat ni pasal. Tapi bila pagi kau bangun, kau tengok rumah masih bersirak. Very demoralizing sah. Macam siul lah, rumah masih bersirak sah, nak kena tempur lagi. Dah penat-penat semalam. So we learn the lesson also lah. Macam mana penat pun malam tu nak kena kemas jugalah. So I think this time around bro, what I miss most about maybe raya we talk about kunjung mama aku, bapa aku, is both my parents masakan. Yalah, I'm going to miss it this year. Because diorang dah tak sihat. Correct, diorang tak sihat. Mak aku pun stroke. So bila the last time dia masak aku, wah bro, damn. So can feel it lah. Boleh nangis ya. When's the last time aku makan masakan mak aku. So aku rindu tu lah. Even mak mentua aku tau, dia pakai tangan bro kalau masak. Ya Allah. Sekarang dah semua dah tak sihat mak mentua kau dah tak sihat. They cannot. Pasal mak aku of course kau tahu dia stroke. So dah tak boleh masak sebelah tangan kaki je. Betul. So mak mentua aku sekarang pun tak sihat. Ada vertigo, all these things. And baru recover daripada COVID. And dia nak jalan pergi toilet pun dah tak stable. So practically both of them are now on wheelchairs. Both of them. So I think that's what I will miss most about Hari Raya masakan diorang berdua. Tapi dalam family kau
what is the next best thing? Kira now mak kau tak ada masak kan. The next siapa yang boleh take over? Kira walaupun tak boleh sama tapi close lah. Kak Mai lah. Kakak kau lah. Kak Mai. Tapi Kak Mai pun dah tak sihat juga. Tak sihat, but she still can cook. She still can cook. Bukan totally cannot cook. She still can cook. But kalau dia masak, lepas tu 3 hari MC bro. Dia all out. Kira dia energy betul drain out. So the next best person, I must say the best person to cook is Kak Mai. So she's really banyak diturunkan lah. Although the taste won't be the same, but it's good. It's the good. Tapi lain tangan lah. mak lain. So I think the next best person is mak aku, Kak Mai aku, who I personally, is a mother to me also lah. Yelah, of course lah. So dah kecil. I think that's the only thing aku miss lah. So kalau this year raya aku tak dapat pergi mana-mana pasal mak mentua aku kat rumah aku. So most of that dia anak sulung. So everybody will come to her. Even mak dia nenek aku pun datang rumah aku. Is it? Yeah, pasal she's not well to go over. Okay, faham. So everybody will come to our house. So aku practically just go to Punggol East lah untuk Mak Mai je untuk this year. Cakap pasal masak air raya ni. Tahun ni kita dah plan. Aku dengan bini aku dah plan lah. Tahun ni kira kita scale down lah untuk masak. Okay, usually how things goes aku tak percaya lah korang boleh scale down. Okay, malam raya kita selalu the day before raya kita akan masak lauk-lauk standard. Rendang, tak kira lah rendang apa, rendang udang ke, rendang daging ke, rendang ayam tak pernah. Okay, rendang daging ke, rendang udang, ayam masak merah dengan sambal goreng. And rebus ketupat, masak serunding lah. Okay. Korang nak tahu the history between aku dengan bini aku. Bini aku lah. Dia tak tahu masak dulu. Okay. Hancai. Tapi bila dia kahwin dengan aku, duduk dengan mak aku dah turun. Dah turunkan ilmu lah. Ilmu. To the extent sampai ambil order tau. Wow. Hari raya. The most kita pernah masak hari raya sebab orang ambil order. And at the same time kita akan kasih makcik-makcik nenek aku semua. Kau imagine ayam berapa ekor kita masak? Aku rasa dalam 20 kilo. No, dalam 20, satu carton tu dalam 20 ekor ayam frozen tu kan. Oi, satu carton Satu carton 20 aku ekor. Tengah bayangkan satu bag 20 kilo kau. 20 kilo ayam kilo? Potong 12, 240 keping. Daging, sambal goreng semua. So, tu orang order. Okay. So, kau imagine orang hari raya rumah lawa-lawa kan. Kita kadang-kadang hari raya pertama balik jalan baru kemas rumah. Sebab rumah masih berkecah tu. Jualan kan and everything. Betul. So tahun ni kita dah decide kita scale down. Kita tak nak ambil order lagi. Cuma masak kan untuk kasih mak mentua aku, mak aku dengan pakcik aku 2-3 orang, and that's it. Jadi kita tak nak lah susah-susahkan diri sendiri nak masak-masak berkecah-kecah. Ni pasar pun belum pergi lagi ni. Tapi pasar dah tutup kan? Dah tutup apa? Tutup. Dah Friday dah tutup kan? Nyari dah tutup lah. Serius ke? Saturday tak ada lah. Holiday? Dah tutup. Tak salah aku lah. Pasal apa yang Kak Mai cakap? Kita buat recording nyari Friday. Nyari Friday. Hari raya hari Selasa. Pasal dah Mayday apa? Serius apa? Aku dengar Kak Mai dah cakap aku baru plan ingatkan Saturday pagi nak pergi pasar. I don't know, mungkin salah lah. Tapi you can go mampus. Seng-song je lah. Kalau tak mampu aku standby kena maki dengan bini aku sebab tadi pagi semalam ni ambil order. Ambil order. Tak ambil order, tapi kita belum belanja lagi. Satu benda politik belum belanja. Patutnya semalam hari Jumaat pagi nak pergi. Tapi biasalah. Janji nak pergi pukul berapa, bangun pukul berapa. Sahur pun miss tadi. Tak usah sahur, subuh pun tadi aku miss. Jadi aku macam nak buat baik dengan bini aku, tak apa. Besok Saturday kita pergi pagi-pagi pergi pasar. Kalau balik kalau ada pasar tutup ni jahanam. Ada cakap maki dengan dia. Gulak lah. Tak tahu lah, tapi mungkin aku salah. Tapi pasal Sunday is a public holiday. Tapi public holiday pasar tutup ke? Aku tak tahu bro. Tak lah. Mana aku tahu. Pasar Gilang aku tak rasa. Tapi kau rasa lori-lori Malaysia yang masuk Singapura ni dia masuk lagi ke? Kau jangan kasi aku takut lah. Dari last bro. Sialah. Diorang dah tak nak masuk lagi bro. Aku nak jawab apa dengan bini aku ni. Cak kejap. Babum. 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 Cak kejap. Jacob.